A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya seperti biasa kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberikan, mengurniakan kita dengan pelbagai nikmat. Nikmat Islam, nikmat kehidupan dan yang paling penting adalah nikmat untuk menuntun ilmu. Alhamdulillah, disebabkan nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita untuk bersama-sama pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz untuk sama-sama kita terus mengorek rahsia ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak yang boleh. Kerana apa? Ini yang nak menjadi bekalan kita seterusnya menjadi saksi yang terbaik sewaktu mana kita berada bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kala. Alhamdulillah, bertemu lagi kita untuk edisi 16 Julai 2022 bersamaan 16 Zulhijjah 1443 Hijrah, hari Sabtu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini dikurniakan keberkatan yang melimpah ruah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, terima kasih sidang penonton sekalian kerana sentiasa menjadikan rancangan Tanyalah Ustaz ini sebagai pilihan utama di hati sidang penonton sekalian. Alhamdulillah. Jadi sidang penonton sekalian, seperti biasa dalam rancangan Tanyalah Ustaz kita membawakan episod ataupun persoalan-persoalan ilmu-ilmu yang penting setiap episod baharu, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan memasuki satu surah yang baharu menerusi silibus tafsir dan taranum kita, dan pada pagi ini kita akan sama-sama menelusuri bait-bait surat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi surah ke-38 di dalam Al-Quran, iaitu surah Sad, insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita tidak akan membincangkan keseluruhan surah, kita hanya akan memilih ayat pertama hingga ayat ketiga sahaja dahulu untuk sama-sama kita pelajari apakah intipati rahsia yang Allah Subhanahu Wa Taala cuba nak sampaikan kepada kita, insya-Allah. Seperti biasa, ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800 881677 ataupun menerusi Facebook rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jadi sedang betul sekalian, seperti biasa kita menampilkan tokoh-tokoh panel yang hebat untuk sama-sama kita membincangkan dan menjawab setiap soalan daripada sidang betul sekalian. Bersama dengan kita pada pagi ini kakanda saya yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dengar suara tu macam husky tu Ustaz. Masya-Allah. Kebetulan hari ni tak sihat sikit. Allahu ada batuk-batuk sikit. Cuaca orang kali ya. Cuaca insya-Allah. Jadi sedang betul sekalian, ayo sama-sama kita mendoakan kesihatan buat Al-Fadil Ustaz kita. Mudah-mudahan Ustaz terus boleh menabur bakti, menyampaikan ilmu kepada kami semua, insya-Allah. Jadi sebagai permulaan Ustaz, seperti biasa, bila mana kita memasuki silibus berkaitan dengan tafsir dan taranum, inginlah kami mendengarkan sedikit bait-bait Al-Quran, ayat Al-Quran daripada surah Sad ayat 1 hingga 3 ni. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Dai Luqman dan seterusnya para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa khabar semua? Saya doakan kalian semua berada dalam rahmat Allah Taala, berikan kesejahteraan dan Allah limpahkan kebahagiaan dengan keberkatan Al-Quran kepada kita sekeluarga, insya-Allah. Baik, surah Sad ayat nombor 1 sehingga ayat nombor 3 saya baca, dan tuan-tuan perempuan yang ada mushaf ataupun ada apps Al-Quran di telefon, sama-sama kita boleh lihat dan kita perhatikan makna selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim.
صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص Sadaqallahul Azim. Baik, maksudnya ayat yang pertama Sad, demi Al-Quran yang mempunyai kemuliaan serta mengandungi peringatan dan pengajaran. Orang-orang yang mengingkari kerasulanmu wahai Muhammad tidak berdasarkan kebenaran. Bahkan mereka yang kafir itu bersifat sombong angkuh dan suka menentang kebenaran. Ayat nombor 3 bermaksud, tidakkah mereka menyedari berapa banyak umat-umat yang mengingkari ataupun umat-umat yang ingkar yang terdahulu dari mereka kami binasakan, lalu mereka meminta pertolongan, padahal saat itu bukanlah saat meminta pertolongan melepaskan diri dari azab. Baik, saudara yang dirahmati Allah SWT sekalian, Ustaz Luqman. Ya, Ustaz. Surah Sad ini seperti yang Ustaz Luqman sebut tadi merupakan surah bernombor 38 dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita lihat dalam perincian yang diberikan oleh para ulama tafsir, surah Sad ini ulama menyatakan ia diturunkan ketika mana 4 tahun ataupun tahun keempat selepas kenabian. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua mengatakan surah ini turun kepada Rasulullah dan umat Islam pada tahun ke-6 selepas kenabian. Ini pandangan yang kedua. Pun begitu, kita dapat melihat Ustaz Luqman, Da'i Luqman, pada tahun keempat kenabian dan juga pada tempoh pada tahun ke-6 selepas kenabian, pada waktu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan ataupun mengisytiharkan dakwah secara terbuka. Kan Nabi SAW berdakwah secara sulit, secara sembunyi-sembunyi 3 tahun. Jadi masuk tahun keempat itu apabila datang wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terbuka. Selepas Nabi declare, Nabi isytihar perkara ini, Nabi berdakwah secara terbuka, Nabi declare iman Islam di atas Bukit Safa. Situlah mula hari pertama musyrikin Makkah menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebelum itu selama 40 tahun, sejak Nabi kecil lagi, Nabi kanak-kanak lagi, Nabi anak-anak lagi, mereka memperakui dan mereka mengakui Rasulullah ni sifatnya Al-Amin. Nabi tak pernah bohong orang, Nabi tak pernah tipu orang, Nabi dihormati. Kalau ada krisis ataupun masalah dalam masyarakat, mereka panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bantu selesaikan masalah mereka. Tetapi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan dakwah secara terang-terangan, nak membawa, nak menyebarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, marah habis musyrikin Mekah ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara asasnya surah ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun keempat selepas kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Allah Akbar. Jadi itu sebagai permulaan awalnya mengatakan bahawa ini merupakan surah yang terawal yang diturunkan sewaktu mana Nabi memulakan dakwah secara terang-terangan, Ustaz. Insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, sebenarnya surah ini nampak macam perbincangan kita pada pagi ini pendek, 3 ayat saja, Ustaz. Tapi dia punya intipati itu sudah semestinya cukup besar untuk sama-sama kita selidiki dan juga kita telusuri, insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, Ustaz, sudahkah bersedia untuk menerima soalan-soalan pada pagi ini, Ustaz? Oh, insya-Allah saya cuba. Insya-Allah. Jadi Ustaz, kita melihat kembali, Ustaz, daripada perbincangan daripada surah ataupun ayat yang pertama ni, Ustaz.
Ramai orang, kebanyakan orang masih lagi tertanya-tanya sebenarnya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah-surah menggunakan huruf hijaiyah ni. Alif lam mim, ha mim dan juga sad ni Ustaz. Baik. Silakan. Saudara penonton, istimewanya tafsir pimpinan Ar-Rahman yang saban minggu kita promosikan kalau boleh kan. Kita pergi ke kedai buku, kita dapatkan tafsir pimpinan Ar-Rahman ni. Kerana apa? Baik, pada perkataan sad ya, kalau hukum tajwidnya kita baca 6 harakat, mad lazim harfi muthaqqal ya, sad 6 harakat. Okey. Dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, pentafsir ini telah menulis diletak nota kaki. Okey, ditulis di sini, lihat penjelasan nombor 7. Baik, kalau dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman kita ni para penonton, nombor 7 itu ialah ketika mana pentafsir ini mencatatkan nota pada ayat nombor 1 surah Al-Baqarah. Alif lam mim. Okey. Yang diberikan pengertian di sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang mengetahui erti dan maksud huruf-huruf yang terletak pada permulaan setengah-setengah surah dalam Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran tuan-tuan, 114 surah terdapat 29 surah ya, 29 surah yang Allah Taala mulakan dengan huruf muqatta'ah. Sebagai contoh, Alif Lam Mim, itu surah Al-Baqarah. Yang kedua, surah Maryam Allah mulakan dengan Kaf Ha Ya Ain Sad ya. Kemudian ada juga Allah Ta'ala mulakan dengan huruf Nun ya. Kemudian Qaf. Kemudian ada juga surah yang dimulakan dengan Hamim. Ada juga Tasin, Alif Lam Mim Ra. Jangan baca Al-Mari pula. Al-Mari. Alif Lam Mim Ra kan. Okey, maknanya para penonton dirahmati Allah, tentunya ada banyak perbahasan kenapa Allah Taala mulakan dengan huruf muqatta'ah macam ni. Okey, pandangan yang pertama, para ulama tafsir kata itu sebagai tunjuk ataupun petunjuk betapa hebatnya mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan sad sebagai contoh ataupun alif lam mim, orang Arab ketika itu mereka tahu huruf-huruf ini, tetapi seolah-olah Allah Ta'ala mencabar mereka. Cuba kamu buat ayat Al-Quran yang boleh mendatangkan huruf-huruf seperti itu, yang secantik bahasa Al-Quran. Tentu sekali tak mampu mereka untuk membuat ayat-ayat seumpama itu. Itu satu. Yang kedua, ia juga sebagai satu pencetus kepada mereka. Tengok, permulaan ayat pun kamu tak faham, kamu tak boleh nak mencari apa maknanya. Oleh yang demikian, bacalah ayat yang kemudian itu, supaya kamu mengerti betapa hebatnya Al-Quran itu. Itu perkara yang kedua. Kerana itu tuan-tuan dan rahmati Allah, surah Sad ini ayatnya keseluruhannya ada 88 ayat. Kemudian para ulama tafsir oleh kerana cintakan Al-Quran, dia mengkaji lagi. Dalam surah Sad ini rupa-rupanya ada 732 kalimah. Dipecah kecil lagi, berapa jumlah huruf? Mereka hitung ada 3069 huruf. Maknanya betapa cintanya pencinta Al-Quran. Mereka mengkaji sampai tahap itu, betapa hebat dan agungnya Al-Quranul Karim. Yang mana tuan-tuan, setelah Allah Ta'ala sebut huruf Sad itu, kemudian Allah Ta'ala perincikan wal Qur'ani dzikr. Allah Ta'ala memberikan gambaran sifat Al-Quran tu gapo dia, sifat Al-Quran itu apa. Ya, tuan-tuan, selepas ini kita perincikan apakah sifat Al-Quran berpandukan kepada ayat wal Qur'ani dzikr. InsyaAllah. Jadi sedang betul sekalian, satu pencerahan yang cukup menarik berkaitan dengan surah Sad itu. Ustaz kata tadi memiliki 3690 huruf, Ustaz. 3069 huruf. Jadi kepada siapa yang membaca surah Sad ni, ya Allah, Allah Akbar, digandakan dengan 30,690 pahala Allah SWT ganjarkan. Sedang betul sekalian, banyak lagi yang kita nak perincikan berkaitan dengan surah Sad ini. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Kita berjeda sebentar, insya-Allah.
Alhamdulillah sedang betul sekalian, kembali kita bertemu di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada pagi ini sama-sama kita membincangkan salah satu surah dalam Al-Quran, iaitu surah Sad ayat 1 hingga 3. Jadi sedang betul sekalian, kita berbalik kepada ayat pertama tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan kepada kita tentang indahnya Al-Quran itu. Yang pertama sekali Allah menyebutkan tentang perkataan Sad, iaitu satu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah semestinya banyak kefadilat dan juga hikmah di sebalik huruf tersebut, dan seterusnya Allah juga menerangkan kepada kita demi Al-Quran yang mempunyai kemuliaan serta mengandungi peringatan dan pengajaran. Ingat, membaca Al-Quran itu sebenarnya bukan untuk kita nak menunjuk gah diri kita ini, namun Al-Quran itu sebagai peringatan kepada kita agar sentiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita berbalik kepada perbincangan kita pada pagi ini berkaitan dengan tafsiran dulu Ustaz kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala teruskan lagi Ustaz dengan ayat tersebut. Ayat pertama itu juga berkaitan dengan maksud Allah berkaitan dengan peringatan kepada manusia Al-Quran itu Ustaz. Tapi kenapa ramai orang pada hari ini yang suka memperolok-olokkan Al-Quran Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Dr. Luqman. Baik, saudara penonton, indahnya kalam Allah ini. Kerana itu kalam Allah ini maksudnya adalah kalam mukjizat, kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Rasulullah melalui perantaraan Nabi, melalui perantaraan Jibril alaihi salatu wassalam, al-muta'abbad bitilawati. Bila baca Quran, baca tak faham lagi, baca saja dah dapat pahala dah. Apatah lagi baca dengan faham, dengan tadabbur dan dengan tazakkur, dengan kita amal, lebih-lebih lagi lah. Dan itulah matlamat Al-Quran. Baik, tengok hebatnya Al-Quran dan tuan, Allah Ta'ala mulakan dengan huruf Sad, yang mana manusia kita tak dapat menjangkau apa maksud Sad ini, walaupun kita tahu itu huruf Sad. Kerana itu saya teringat Nabi palsu dulu zaman Rasulullah, namanya Musailimatul Kadzab. Ada juga sebut Musailamatul Kadzab. Dan Luqman dia cuba buat ayat Quran kan, dia cuba nak challenge Rasulullah. Dia buat wal fil wa ma adraka mal fil lahu zulumun tawil. Dia kata apa, demi gajah, kamu tahukah apakah itu gajah? Gajah itu ada belalai yang panjang, kan bunyi lawak. Dia buat lagi, ya wa baru innama anta iradun wa sadarun wa sairuka hafrun naqrun. Hei bulu, wahai bulu, sesungguhnya kamu sebutan dan yang muncul itu, sedangkan keseluruhan kamu ialah lubang. Ya Allah, cerita kita dengar pelawak kan. Maknanya tak boleh nak menandingi Al-Quran walaupun sebaris kata, walaupun satu huruf. Segala prosa tulisan manusia tak boleh nak menandingi Al-Quranul Karim. Baik, kita masuk ke lepas itu, wal Qur'ani dzikr. Al-Quran itu kata Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya ialah Al-Quran memiliki kemuliaan. Al-Quran itu memiliki kemuliaan. Baik, tuan-tuan lihat pada perkataan az-zikr. Zikir ini bermaksud dua. Para ulama tafsir kata dua maksud yang saling berkaitan di antara satu sama lain. Az-zikir yang pertama maksudnya menyebut, membaca. Az-zikir yang kedua bermaksud mengingati. Jadi dia saling terkait. Bila kita baca, mesti kita ingat. Dan bila kita ingat, kita teringat satu benda, mesti kita nak baca. Jadi Al-Quran sifatnya begitu, mesti diingati dan mesti dibaca. Bila dibaca, mesti diingati. Dan Al-Quran itu membawa kemuliaan sifatnya. Kenapa membawa kemuliaan? Yang pertama, Al-Quran itu ialah kalam Allah. Al-Quran itu mulia sebab apa? Al-Quran kalam Allah. Satu. Kenapa Al-Quran mulia? Para ulama tafsir kata, Al-Quran mulia kerana bila kita baca, bila kita ingat, bila kita tadabbur, bila kita ikut Al-Quran, Al-Quran membawa kepada kita, membawa kita kepada jalan kemuliaan, jalan kebenaran. Baik, para penonton, Al-Quran ini memberikan peringatan yang berbagai-bagai, yang bermacam-macam. Ustaz Luqman ya? Bermacam-macam. Para ulama tafsir membuatkan satu perkara, dia kata secara pokok dan secara asasnya Al-Quranul Karim memberikan peringatan kepada kita 4 perkara asas. Nombor 1,
Al-Quran memberikan peringatan kepada kita tentang kekuasaan Allah dalam mentadbir seluruh alam jagat raya ini. Maknanya Allah Ta'ala yang mentadbir langit, bumi, siang, malam. Perhatikan ini. Wahai manusia, ya, wahai Zarifi, perhatikan alam. Perhatikan alam. Kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, apabila kita melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh dari Luqman, kita tengok satu benda, satu ciptaan Allah, bintang-bintang di langit. Rupanya ada kajian yang dibuat oleh sekumpulan pakar, yang mereka ini para penyelidik, para pensyarah di National University of Australia. Dia buat kajian jumlah bintang-bintang di langit ni ada berapa, ya, jumlah bintang ni. Baik, dalam halaqah Dato' Dr. Daniel Zainal Abidin telah pun bercakap soal ini sebagai contoh. Kajian ini apabila dibuat, kajian oleh sekumpulan penyelidik ini, rupa-rupanya jumlah bintang-bintang di langit keseluruhannya berjumlah 70 sextillion. Yang kita dengar hanya sampai trilion, Ustaz. Trilion kan? Million, billion, trillion. Itu kan? Ni sextillion. Apa dia ni? Baik, tuan-tuan, sextillion ni macam ni. 70, kemudian ada 22 kosong. 22 kali. Masya-Allah. 70 sextillion. Ya Allah. Masya-Allah. Itu baru bintang, tuan-tuan. Maknanya pepasir di laut, pepasir di padang pasir, jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah bintang-bintang di langit yang berjumlah 70 sextillion. Baru bintang, tuan-tuan perempuan. Belum lagi matahari. Kan? Macam mana Allah Ta'ala mentadbir alam jagat raya, Allah Ta'ala mentadbir langit dan bumi ini. Itu tanda kuasa Allah. Baik, satu. Yang kedua, Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada kita, tuan-tuan, dalam Al-Quran. Allah Ta'ala suruh tengok kita ni asal usul penciptaan kejadian manusia. Tuan-tuan, kita ni kan lahir daripada persenyawaan, percantuman, sperma dan juga ovum ibu kita. Ya, sperma ayahanda kita, tuan-tuan, dalam berjuta-juta sperma itu Allah Ta'ala pilih kita ni kan, dan kita mesti bergabung dengan telur ataupun ovum ibu kita, baru jadi manusia. Maknanya Al-Quran ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan, nak kita faham, hei Zarifi, kamu lemah, kamu nak lahir di atas dunia ni pun kamu perlukan kekuasaan aku, satu. Yang kedua, kamu mesti berdamping, kena ada ovum tu baru jadi. Maknanya manusia kita ini lemah. Ya, itu perkara yang kedua. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Perkara yang ketiga, Al-Quran menceritakan kepada kita peristiwa-peristiwa umat-umat terdahulu. Ada umat yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ya, kaum Ad, kaum Thamud, ya, siapa lagi? Fir'aun, siapa lagi? Kaum Sadum, ya, yang mereka ini dihancurkan oleh Allah. Ada juga kaum-kaum yang diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, wahai manusia, perhatikan Zarifi, bila kamu baca Al-Quran, itu peringatan Al-Quran yang Allah berikan kepada kita. Nombor 3. Nombor 4, Al-Quran memberikan peringatan kepada kita, ada syurga, ada neraka, ada balasan kepada orang yang beriman. Masuklah kamu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang ingkar di atas dunia ini, ya, mempersenda-sendakan Al-Quran, buat main-main dengan Al-Quran, mempersendakan kesucian agama Islam, ya, secara sengaja, ya, ini sangat bahaya. Kerana apa? Kita bimbang kita akan jadi orang yang terhumban ke dalam neraka Allah yang sangat menakutkan. Kerana itu dalam surah Az-Zumar, dan Luqman masih ingat lagi kan bagaimana perbahasan kita, tuan-tuan, dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita. Antara contoh, ada 3 kata-kata penyesalan orang-orang yang sudah masuk dalam neraka.
Yang pertama mereka berkata, wahai Allah, kenapalah atas dunia dulu aku mencuaikan peraturan ataupun hukum hakam ketetapan agama. Kenapa aku mencuaikan? Hari ini aku tergolong dalam golongan orang yang rugi. Jadi kita tak nak diri kita jadi seperti apa yang Allah Ta'ala bagi tahu awal dalam surah Az-Zumar. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Jadi itulah dia 4 peringatan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kita dengan Al-Quran. Jadi saudara sekalian, banyak lagi yang kita nak bincangkan. Banyak lagi sebenarnya, tak banyak lagi. Kita tak masuk daripada konteks sebenarnya ni. Jadi saudara sekalian, yang ke mana teruskan kekal bersama dengan kami. Jangan ke mana. Tanya Ustaz kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. خالد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا أطاع جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا أطاع جبريل على رسولنا. Alhamdulillah, saudara betul sekalian, kembali kita bergabung di dalam Taman Syurga menerusi rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, sebenarnya kita cukup bertuah pada pagi ini, saudara betul sekalian. Sebab apa? Pada pagi ini kita sama-sama dapat membincangkan, sama-sama dapat kita memahami surat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Al-Quranul Karim menerusi surah Sad ayat 1 hingga 3. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan soalan daripada penonton. Baik, insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita raikan soalan pertama daripada Puan Rahimah Saud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berdasarkan ayat yang pertama, Allah menyebut dalam ayat ini Quran yang mempunyai kemuliaan serta mengandungi peringatan dan pengajaran. Adakah perkataan zikr menerangkan maksud peringatan dan pengajaran, dan apakah perbezaan besar antara kedua perkataan tersebut? Jazakallahu khair. Silakan Ustaz. Baik. Wal Qur'ani dzikr, perkataan zal kan? Itu bermaksud pemilik. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ataupun melalui Al-Quran, Allah lah yang memberikan peringatan dan juga pengajaran kepada kita. Ini maknanya Al-Quran ini kalam Allah, bukan kata-kata Muhammad, bukan direka cipta oleh Muhammad, tetapi kata-kata Allah. Jadi Allah, bila kita baca Quran, Allah yang memberikan peringatan dan pengajaran kepada kita. Baik, kerana itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam ayat lain Allah Ta'ala beri peringatan kepada kita. Bila kita baca ayat ni tuan-tuan, takut kita. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah Ta'ala kata, wahai manusia, jangan kamu berpaling daripada Al-Quran. Berpaling daripada Al-Quran ini, para ulama tafsir terjemah, kita menolak kebenaran Al-Quran, kita mempermain-mainkan Al-Quranul Karim, kita memperolok-olokkan Al-Quranul Karim. Ya, jangan. Kerana apa? Sesiapa yang berpaling daripada ajaran Al-Quran, mereka di atas dunia ini hidup dalam keadaan ma'isyatan dhanka, disempitkan hidup mereka. Maknanya setiap masa ada masalah. Walaupun nampak senang, ya, nampak mewah, tapi rupa-rupanya ada masalah. Masalah tak tenang. Ataupun masalahnya kita hanyut dalam dunia, kehancuran dunia. Kita mewah, kita Allah Ta'ala bagi segala-galanya, kita lupa solat. Kita tak kenal dah masjid, ya. Kita tak peduli waktu solat. Kerana apa?
fikiran kita, mata kita, hati kita semua tertumpu untuk mengejar keduniaan. Bahaya kerana apa? Orang yang berpaling daripada Al-Quran, mereka akan disempitkan hidup mereka di atas dunia. Ada juga para ulama tafsir telah menterjemahkan maksud sempit ni adalah dalam kubur nanti. Kuburnya akan disempit. Allahu akbar. Kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari akhirat nanti mereka akan dibangkitkan dalam keadaan matanya buta. Dan Luqman di akhirat tu baru, ya Allah, tak nampak sebab apa mata aku tak nampak ni? Tak baca Quran. Rupa-rupanya kerana tidak mengendahkan Al-Quran, berpaling daripada Al-Quranul Karim. Kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, kita kena hati-hati dengan Al-Quran. Janganlah kita mempersenda-sendakan Al-Quran, ya, bermain-main dengan Al-Quran, ya, apatah lagi dengan niat-niat tertentu menjadikan Al-Quran itu sebagai bahan lawak jenaka pula. Kan? Dengan niat yang tertentu, kan? Jadi ini satu perkara yang akan membawa mudarat besar kepada kita. Kerana itu tuan-tuan, Al-Quranul Karim memberikan bimbingan kepada kita. Bimbingan kepada kita. Sebagai contoh kita sebut tadi kan, antara 4 peringatan utama yang Al-Quran berikan, iaitulah Al-Quran memberikan peringatan bila baca Quran, Allah Ta'ala tunjukkan kisah-kisah dahulu, orang-orang terdahulu yang dihancurkan oleh Allah. Sebagai contoh, kaum Ad, kaum Thamud. Dalam surah Al-Fajr, ya, Allah Ta'ala sebut, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kita tahu tuan-tuan, kaum Ad ini dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Allah hancurkan mereka dengan angin kencang. Kaum Thamud pula dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah datangkan kepada mereka petir yang menyambar, ya, laungan seorang malaikat berupa petir yang menyambar, akhirnya menghancurkan mereka. Kaum Ad dan kaum Thamud ni tuan-tuan, kaum Ad sebagai contoh, Allah Taala bagi mereka 3K. Yang pertama, kuat fizikal. Sado, muscular. Orang kuat, nak angkat batu-batu besar tu relax je. Kan? Maknanya Allah Ta'ala bagi kepada mereka itu. Yang kedua, kaya. Kaya sungguh-sungguh. Kan? Sampai duit melimpah ruah ni tak tahu nak buat apa. Kan? Dia habis buat pencakar langit. Kan? Waktu zaman itu. Ya, kalau ada tujuan yang baik tak apa. Yang ketiga tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kecerdikan intelektual kepada mereka. Tetapi kaya. Kemudian kuat. Yang ketiga, keintelektualan ataupun kecerdikan. Ketiga-tiga benda ini tidak mendekatkan diri mereka kepada Allah. Sebaliknya, 3 benda ni, kecerdikan, kekayaan dan juga kekuatan fizikal, menyebabkan mereka sombong, angkuh, bongkak kepada Allah. Akhirnya Allah Ta'ala hancurkan mereka itu. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Jadi teman-teman sekalian, itulah dia di antara pencerahan awal. Nak katakan bahawa sebenarnya Ustaz, bila mana sebut Al-Quran ni, syaitan dan juga iblis pun takut nak dengar. Tapi manusia ni mampu menjadikan ayat Al-Quran ni sebagai bahan jenaka. Allah Akbar. Itu kita takut betul sekalian. Jadi terima kasih di atas jawapan tersebut Ustaz. Baik. Sekarang kita nak raikan pemanggil di talian Tuan Haji Omar Abdul Majid kita. Assalamualaikum Tuan Haji Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman atau nama gelarannya Dai Syah, ya juga Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa khabar Tuan Haji Omar? Alhamdulillah saya sihat. Dan semoga Dai dan Ustaz juga sihat. Ya. Amin ya rabbal alamin. Silakan soalan pagi ni insya-Allah. Soalan saya begini Ustaz. Mengenai surah Sad ayat pertama ni. Allah dah beri peringatan. Bukan surah ini je dah mah. Semua surah Allah sentiasa memberi peringatan, memberikan amaran-amaran yang cukup keras. Macam dulu dalam surah Az-Zumar itu hari. Sedangkan dia kata bodoh itu Ustaz. Pernah kata bodoh kalau tak mau dengar ini. Jadi soalan saya Ustaz, kita dah tahu, dah faham, bukan tak tahu, bukan tak faham masalahnya, tapi kita ada segelintir mempersenda-sendakan lagi Ustaz ayat suci Al-Quran. Mereka bukan tak faham, mereka dah faham pun. Ada segelintir dah cukup faham daripada saya pun. Saya bukannya faham sangat pun Ustaz, tapi kita belajar, saya belajar lagi sekarang ni. Jadi soalan saya, apakah golongan yang bersenda-sendakan ataupun sebab kata Da'i tadi, ayat Quran ni bukannya kita je takut
iblis, setan pun dia takut. Jadi kita ni pula manusia mengada-ngada pula tak takut pula. Jadi apakah mereka yang mempersenda-sendakan ayat suci Al-Quran ini boleh tergolong dalam golongan yang dikatakan kufur ke atau bagaimana ke Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas satu soalan yang cukup berkualiti Datuk Haji Omar kita. Namun Ustaz, untuk jawapannya tu kita nanti berehat sebentar lah. Jadi sidang putus sekalian yang kemana-mana teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru meraihkan soalan-soalan daripada sidang penonton sekalian. Terima kasih kerana tidak pernah orang kata apa tertinggal setiap episod dalam rancangan Tanyalah Ustaz ini. Mudah-mudahan dengan setiap doa anda program Tanyalah Ustaz ini berkekalan sehingga sampai bila-bila insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, ada soalan untuk diajukan seperti biasa boleh terus untuk berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Jadi sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi Ustaz, sudah betul sekalian kita menerima soalan daripada pemanggil setia kita Tuan Haji Omar Abdul Majid. Kita bertanyakan berkaitan dengan ayat pertama ni Ustaz. Kan, seperti yang kita kata tadi, syaitan, iblis takut kan dengan apa ayat Quran ni, tapi manusia masih lagi suka untuk memperolok-olokkan. Adakah manusia sebegini tergolong dalam orang-orang yang kufur Ustaz? Silakan. Baik, kita kena berhati-hati kerana apa? Antara salah satu komponen dalam rukun Islam itulah kita percaya kepada kitab-kitab Allah. Ya, maknanya bagi kita ini kitab utama iaitu Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil kan. Jadi termasuklah Al-Quranul Karim. Jadi jangan sesekali kita mendustakan Al-Quran, jangan sesekali kita memperolok-olokkan Al-Quran. Kerana apa? Itulah perangai watak musyrikin Makkah dulu. Sebagai contoh, mereka cukup dengki, mereka cukup marah sungguh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu mereka tak panggil Muhammad dengan Muhammad, tetapi mereka panggil Muhammad dengan Muzammam. Muzammam ni maknanya tukang keji, tukang caci, maknanya akhlak buruklah. Jadi mereka tak panggil Nabi sebagai yang terpuji, ya Muhammad, tetapi mereka sebut afikum Muzammam. Mana Muzammam itu? Mana orang yang tukang pecah belah tu? Mana orang yang suka caci orang tu? Mana tukang sihir tu? Jadi ini perkataan-perkataan yang mereka ungkapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi kita balik pada ayat tadi, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi maknanya jangan sesekali kita mempersendakan Al-Quran, memperolok-olokkan Al-Quran. Sebaliknya kita mesti menghargai Al-Quran. Karena tu Dai Luqman, bila kita sebut tilawah. Tilawah ni apa maksud? Tilawah ni bukan sekadar maksud baca. Kan, bukan setakat maksud baca dengan bertaranum. Tetapi tilawah maksud baca dan ikut. Baca dan ikut Al-Quranul Karim. Ya, baca dan ikut Al-Quranul Karim. Kerana itu tuan-tuan, bila kita sebut tadabbur kan, maknanya yang kita nak cuba berkongsi dengan penonton, masyarakat sekalian. Sebagai contoh kan, contoh hari Jumaat semalam kita baca surah Al-Kahfi kan, bagus dah kita baca surah Al-Kahfi. Lebih baik lagi sepanjang sehari tu lepas kita baca, kita ambillah 2-3 ayat untuk kita tadabbur, untuk kita tazakkur. Maknanya peringatkan diri kita, oh ini mesej dalam surah Al-Kahfi ni, yang ni aku kena bawa dalam hidupku. Jadi inilah yang Nabi sebut, siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka Allah Ta'ala akan memberikan cahaya kepadanya di antara bainal Jum'atain, di antara 2 kali Jumaat. Maknanya semalam sampailah Jumaat minggu depan. Mula-mula kita fikir apa maksud cahaya ni? Rupa-rupanya para ulama bincangkan, maksudnya ialah bila kita membaca dengan faham. Maknanya kandungan makna Al-Quran itulah yang memberikan cahaya
pedoman kepada kita. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Jadi itu adalah dia satu pencerahan daripada Ustaz. Kita perlu untuk sentiasa memelihara kesucian Al-Quran ini, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, Ustaz, kita sebenarnya istimewa pada pagi ini sebab di talian pada saat ini kita bersama dengan salah seorang juga ahli panel dalam rancangan Tanya Ustaz. Tuan guru saya ni, tuan guru kita semua ni. Insya-Allah. Iaitu Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Datuk pagi ni? Khabar baik. Alhamdulillah. Jadi Datuk. Waalaikumsalam, sihat ya Datuk kita. Alhamdulillah. Tuan guru kita ni. Masya-Allah. Insya-Allah. Honor saya tengok. Allahu Akbar. Jadi Datuk, sebenarnya kita baru-baru ni digemparkan, bagi saya ada dua perkara penting yang berlaku. Yang pertama sekali, baru-baru ni kita digemparkan dengan isu seorang wanita yang dia telah mengakui bahawa dia menghafaz 15 juzuk Al-Quran, lalu kemudiannya dia tanpa segan silu menghina Al-Quran, menghina agama Islam itu sendiri. Dan yang keduanya, baru-baru ini juga berlaku satu situasi di mana viral di Facebook, iaitu seorang pemuda yang sanggup mengatakan ataupun mempersoalkan berkaitan dengan isu korban. Kenapa perlu kita melaksanakan ibadah korban sedangkan kita boleh untuk menukarkannya kepada ibadah sedekah? Jadi persoalannya Ustaz, kita tahu Islam ni tidak pernah terhina dan tidak akan sesekali pernah terhina, tetapi umat Islam itu sendiri yang menghina kesucian Islam itu sendiri. Jadi persoalannya Datuk, kenapa perkara ini berlaku? Terima kasih Da'i Luqman dan juga Ustaz Zarifi. Saya mulakan dulu dengan sepotong ayat daripada surah Al-An'am. Surah Al-An'am, Allah berfirman, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Yang bermaksud, tinggalkanlah mereka wahai Muhammad yang menjadikan agama itu sebagai bahan lawak atau gurauan ataupun sendaan. Punca jadi begitu, Allah Ta'ala beritahu, wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka telah dilalaikan, mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Jadi kalau kita lihat pentas komedi ini, dia adalah sebenarnya baik. Saya bukanlah seorang yang anti kepada gurau, anti kepada bersuka, berlawak. Nabi SAW sama sekali tidak pernah melarang. Dan Nabi pun bergurau dengan sahabat-sahabat dalam batasan yang dibenarkan oleh agama. Tetapi apa yang kita lihat adalah apabila individu-individu dalam video itu, termasuklah wanita dan juga beberapa pemuda yang menghina Islam secara terang-terangan. Gurauan dia adalah gurauan menghina Islam. Apa yang mereka lakukan? Lihat wanita itu cabut tudung, cabut baju kurung atau baju kebaya dia pakai menutup aurat dengan sempurna, tinggal pakaian yang sangat tidak sesuai untuk seorang wanita. Dia sebenarnya Da'i Luqman dan juga Ustaz Zarifi, para penonton yang saya kasih sekalian, Islam telah mengangkat martabat wanita. Telah mengangkat wanita ini ke tahap yang tinggi. Sebab itu wanita disuruh tutup aurat dengan sempurna. Sebab selayaknya dia berpakaian demikian untuk dia nampak lebih jelita, lebih cantik. Zaman jahiliyah, ya, wanita dijadikan barang perdagangan, barang gurauan, barang pemuas nafsu. Jadi kenapa keadaan itu dikembalikan oleh seorang yang mendakwa dia menghafaz Al-Quran 15 juzuk? Saya pernah sebut bahawa menghafaz Al-Quran dan juga mengamalkan Al-Quran adalah dua perkara yang berbeza. Boleh jadi seseorang itu tak hafal Quran tapi dia mengamalkan ajaran Al-Quran. Berbeza pula dengan orang yang menghafal Al-Quran tapi tak berjaya mengamalkan Al-Quran. Jadi yang menjadikan kita tertanya, kenapa perlu Islam itu digurau senda di pentas komedi untuk mendapatkan tepukan, untuk mendapatkan sokongan, untuk mendapatkan perhatian orang lain? Apa Islam dah buat dengan saudara dan saudari sehingga tergamak buat macam itu?
Sejak kecil kita dibesarkan sebagai seorang Muslim. Ayah kita Muslim, mak kita Muslim, adik-beradik kita, sahabat kita. Apa yang Islam dah buat pada you sehingga you sanggup buat satu perkara yang cukup tidak bertanggungjawab? Apa Islam buat dengan awak? Apa raddatul fa'il kata Arab? Apa yang menyebabkan awak begitu? Islam tidak pernah menolak orang senang-senang masuk ke syurga atau menyesatkan seorang senang-senang. Tak ada. Ada juga beberapa individu timbul dalam video itu sebut orang Islam dari dulu cerita kita akan masuk, orang bukan Islam masuk neraka, Islam bukan masuk neraka. Kita sebut syurga, banyak ayat cerita mengenai syurga. Neraka ini bagi mereka yang engkar. Dan kita pun di pentas-pentas dakwah, kita tidak sewenang-wenangnya menerakakan orang. Kita sebut dengan bentuk yang lebih teratur. Berimanlah kepada Allah, mengajak manusia untuk menyembah Allah, mengajak manusia untuk mengagungkan Islam, mengajak manusia untuk kembalikan maruah diri dengan melihat Islam sebagai pegangan hidup. Tapi dia dilihat sebagai satu perkara yang mengajak menuduh orang, ataupun kita kata orang senang-senang masuk neraka. Saya ada adik yang ramai yang tak Islam, saudara mara ramai tak Islam, boleh tanya dekat dia orang berapa kali saya kata dia orang ahli neraka. It's not fair. You longgokkan perkara tersebut. Mungkin adalah seorang dua yang cakap begitu, dan itu tidak mewakili semua orang. Sebab itu perkara-perkara sebegini haruslah dilihat dengan mata hati. Yang buat perkara tersebut, saya seru supaya bertaubat, insaf. Ya, kerana memang ada pihak berkuasa telah pun mengambil kenyataan, ada di antaranya sudah ditahan. Tapi itu tidak selesai masalah you dengan Tuhan. You boleh selesai, you boleh beri pelbagai alasan dan juga hujahan di mahkamah dan juga pada individu yang menyoal dan untuk mendapatkan maklumat. Tapi di hadapan Tuhan, you telah melakukan satu kesalahan sangat besar. Yang itu perlukan kepada taubat, yang itu perlukan kepada istighfar, yang itu perlukan kepada penyesalan. Baik, pun Datuk. menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yes. Datuk, sedikit lagi tambahan sikit, Datuk. Kita tahu sejak daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, memang Islam dan juga Rasul itu sendiri sering menjadi sasaran bagi orang-orang yang bukan Islam untuk dihina dan sebagainya. Jadi dalam konteks masyarakat kita pada hari ini, macam mana kita nak menghadapi dengan situasi macam ni, Datuk? Ramai orang gagal memahami perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad telah mengembalikan manusia jadi manusia. Yang mana sebelum itu manusia berada di jurang kehinaan. Manusia bermusuhan, manusia berhentakan, anak perempuan dibunuh, wanita tidak dihormati. Yang kuat menyeksa yang lemah selalu menjadi mangsa kepada yang berkuasa. Dan ada sistem-sistem yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan mankind, kata orang, the entire life of mankind, keseluruhan kehidupan manusia ke satu destinasi yang lebih terarah kepada satu kehidupan yang lebih mampan dan juga lebih berfokus. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang. Sebab itu Nabi Muhammad tidak, mana saya nak tanya senang aja kalau orang kata sesuatu yang tidak betul pada Nabi Muhammad. Kita nak tanya mana satu ajaran Nabi Muhammad yang terkeluar daripada nilai-nilai kemanusiaan. Tunjuk dengan kita. Tunjuk dengan kita. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, kita baca surah Al-Madaniyah, ataupun surah beginilah, surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Kita pun dalam tafsir program Tanya Ustaz Tafsir Taranum. Saya mengajak pada para penonton, tengok surah Makkiyah, tengok surah Madaniyah. Dalam surah Makkiyah dan surah Madaniyah, dalam surah Makkiyah ada ayat-ayat jihad. Ayat jihad, konotasi ayat jihad dalam surah Makkiyah, kesemuanya suruh mengajak manusia atau mengajak manusia supaya berusaha, bekerja, belajar sungguh-sungguh. Jihad dalam surah Makkiyah tiada yang membawa maksud mengangkat pedang melawan orang. Surah-surah Madaniyah ia sebahagiannya. Saya nak beritahu, Islam tidak datang, tidak dikembangkan dengan pedang, seperti mana dihina juga bahawa Islam terkembang dengan pedang. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh seorang lelaki yang mengambil kesempatan. Begitu juga Nabi Muhammad dituduh dengan perkataan-perkataan yang tidak baik.
Jadi Ustaz Zarifi pun ada sebut tadi bagaimana Nabi Muhammad SAW dipanggil dengan panggilan tidak wajar. Jadi orang hina Nabi Muhammad SAW. Zarifi dan juga Da'i Luqman kepada penonton yang saya kasih sekalian, kehidupan yang tuan-puan nikmati hari ini dengan kehidupan yang bersistematik dan kehidupan yang hormat menghormati dengan rezeki, dengan sistem kerja dan sebagainya, semua ini adalah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah Datuk. Terima kasih Datuk di atas perkongsian pada pagi ini. Satu kesimpulan yang cukup tuntas, kita perlu terus memelihara tentang kesucian Islam ini, dan seterusnya Ustaz, yang juga berkaitan dengan kita perlulah meningkatkan ilmu. Allah Akbar. Jadi saudara sekalian nak tahu tentang dengan lebih lanjut tentang topik yang hangat diperkatakan ini, jangan lupa untuk saksikan eksklusif akan dibincangkan sebertajuk pada 1 Ogos ini insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi pada Datuk di atas perkongsian pagi ini. Alhamdulillah. Jadi sedikit ulasan daripada yang bagi Ustaz berkaitan dengan topik yang kita bincangkan ini. Baik, tentang apa yang disebut oleh Profesor Madya Datuk Dr. Farid Ravi Abdullah tadi, jelas kepada kita dalam isu yang hangat-hangat masih berlaku, dan kita lihat masyarakat bercakap perkara ini, dan satu, kita nak memuji ketegasan yang dilakukan oleh pihak berkuasa, khususnya PDRM dan sebagainya, mengangkat perkara ini ke pihak ataupun ke muka pengadilan, supaya kita nak melihat ketegasan. Dan tentunya dalam kita meneliti komen-komentar di Facebook, dan juga saya percaya suara hati umat Islam yang tidak sanggup untuk kita melihat perkara ataupun siri-siri seperti ini berlaku lagi selepas ini. Jadi cukuplah apa yang berlaku itu sebagai noktah akhir, ya. Jadi dengan ketegasan yang diambil oleh pihak berkuasa, termasuklah pihak Kementerian Wilayah Persekutuan, DBKL-nya dan sebagainya, dan juga Jawi, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Jadi saya kira ini satu perkara yang memang menjadi harapan umat Islam khususnya di Malaysia, yang memang kita cintakan keharmonian, cintakan perpaduan, cintakan keamanan. Dan ini topik besar, iaitu tentang akhlak. Ya, tentang akhlak. Itu perkara nombor 1. Perkara nombor 2, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tentunya kita sebagai umat Islam, perkara yang berlaku ini menjadi wake up call lah, ya, peringatan kepada kita, marilah kita bersatu, kita berpadu atas nama Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita punya banyak agenda, kita punya banyak kerja, khususnya untuk kita mengislahkan masyarakat, termasuklah keluarga kita ni, untuk jadi orang yang makin faham agama, makin cinta Al-Quran, makin seronok baca Al-Quran, makin seronok membaca tadabbur ataupun makna Al-Quran, dan akhirnya kita nak hidup seperti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu pencerahan pada Ustaz, kesimpulannya berkaitan dengan kita nak pelihara keluarga kita ni agar terus melihara Al-Quran, dan juga yang seronoknya Ustaz, apa yang dikongsikan oleh Datuk Profesor Madya kita sebentar tadi adalah berkaitan dengan beza antara menghafaz Al-Quran, menghafal Al-Quran dengan mengamalkan Al-Quran tersebut. Jadi insya-Allah sidang betul sekalian, mudah-mudahan kita terus memelihara Al-Quran dan juga keharmonian dan juga kesucian agama kita ini insya-Allah. Jadi banyak lagi yang kita bincangkan, baru satu ayat Ustaz pagi ni. Ada lagi dua lagi ayat yang kita akan bincangkan pada surah Sad ni. Namun sebelum tu kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3. Jangan lupa untuk saksikan 30 minit ekstra eksklusif di TV9 sebentar saja lagi sidang betul sekalian. Dan yang Ustaz biar tahu jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Al-Quran, kitab suci kalam Tuhan, bacaan ummah yang beriman dan menjadi amal ibadah seharian. Al-Quran
kalam Tuhan. Alhamdulillah, sahabat sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan kami sehingga ke saat ini, sudi meringankan tangan, menukarkan ke channel di TV9 dekat di hati pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini dilimpahi dengan rahmat dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita masih lagi membincangkan topik berkaitan dengan surah Sad ayat 1 hingga 3. Mudah-mudahan kita sama-sama dengan mempelajari Al-Quran ini menjadikan kita lebih cinta kepada Al-Quran dan juga menyebabkan kita lebih ringan untuk membaca Al-Quran, insya-Allah. Jom sama-sama kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini, Ustaz, dengan ayat yang berikutnya. Ayat yang kedua ni, Ustaz, silakan. Ayat yang kedua, baik. Ayat yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Balil ladzina kafaru fi izzatin wa shiqaq. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah, ayat nombor 2 ni Allah Ta'ala bagi tahu musyrikin Makkah, mereka degil, mereka tak mahu ikut kebenaran Al-Quran. Wal Qur'ani dzikr, mereka tak mahu ikut Al-Quran sebagai pengajaran dan juga peringatan. Sebab apa? Kerana dua perangai mereka. Yang pertama izzatin, yang kedua syiqaq dalam ayat ini. Izzatin ni maksudnya ialah sombong, angkuh, dan Luqman. Sombong, angkuh. Ada setengah mufassirin mereka memberi faham kepada kita, izzatin ni maknanya seperti batu keras ataupun gumpalan tanah yang keras ni, air masuk, hampir-hampir air tak boleh masuk ke dalam tanah tersebut. Maknanya kepala batu lah. Keras sangat. Sombong, angkuh kerana itu. Baik, kerana itu tuan-tuan dan rahmati Allah, dalam sejarah musyrikin Makkah, betapa marahnya mereka kepada Rasulullah. Sampai tahap Abu Lahab, tuan-tuan, bila dia nak bercakap dengan Rasulullah, bila dia jumpa Rasulullah, apa yang dia buat? Dia pakai macam kain kelumbung. Dia tutup muka dia. Bila bercakap dengan Nabi, dia tutup muka. Dia kata apa? Antara kamu Muhammad dengan aku ada dinding. Maknanya aku tak mau sembang dengan hang lah. Gitulah maknanya. Kerah hatinya. Kerana itu, tuan-tuan, para ulama kata musyrikin Makkah ni ada beberapa sikap. Yang pertama, mereka dengar ayat Al-Quran, peringatan Al-Quran mereka dengar, tetapi mereka keras hati, mereka tak nak ikut Al-Quranul Karim. Ini satu. Yang kedua, yang tadi hati tertutup. Yang kedua, telinga mereka tersumbat. Mereka sengaja menutup telinga mereka, tak mahu mendengar kalam Allah. Dua. Dan yang ketiga, ada hijab antara mereka. Mereka sendiri yang mencipta dinding, tembok antara mereka dan juga Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, dalam sebuah riwayat Imam Al-Bukhari, Arwah, sahabat Nabi ni, dia pernah tanya kepada Amr bin As, dalam pengalaman Rasulullah dalam berdakwah, apa antara yang teruk yang Nabi terima layanan? Direkodkan antaranya ketika Nabi SAW yang ketika itu sedang berada di Hijr, di Kaabah. Waktu itu datang Uqbah bin Abi Mu'ayth. Tak semena-mena dia datang belit, ikat tengkuk Nabi yang mulia itu, leher Nabi yang mulia itu, seolah-olah macam nak cekik Nabi lah dengan untaian kain tersebut. Alhamdulillah, pada waktu itu sahabat Rasulullah yang setia yang berada ketika itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, datang membantu Rasulullah. Dialah yang membuka tangan Uqbah bin Abi Mu'ayth tadi. Maknanya, tuan-tuan dan rahmati Allah, inilah dendam kesumat. Kerana apa? Kerana mereka sombong, angkuh dengan Al-Quran dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nombor satu. Yang kedua, syiqaq. Perangai mereka ialah mereka menentang kebenaran. Menentang kebenaran. Kerana itu, muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, kita nak kaitkan apa yang disebut oleh Profesor Madya Datuk Dr. Farid Ravi sejak tadi. Kita jangan sombong, jangan angkuh, jangan kita melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan nilai agama. Apatah lagi kita mempersenda-sendakan Al-Quran, kita sebut
kita menghafaz juzuk-juzuk tertentu. Mungkin orang boleh bertanya betul ataupun tidak, kan? Kerana itu try test tu. Datuk Mufti Pulau Pinang kata mai pejabat nak test dulu, nak uji cuba dulu hafal ke tidak. Jadi makna pokok pangkal ni adalah bagaimana nak mengurus perkara ini. Nombor satu, sesekali jangan kita mempersenda-sendakan Al-Quran, mempersenda-sendakan agama, mempersendakan Allah, mempersendakan Rasulullah. Kerana apa? Tuan-tuan, kita hidup pada hari ini dengan rahmat Allah. Hari ni kita bangun, tuan-tuan, hari Sabtu, hari pagi ni kan, kita bangun dapat menghirup udara, dapat memandang muka orang yang kita kasih sayang, ya, dapat memandang muka suami, isteri, anak-anak kita. Ini semua ialah datangnya rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kufur, jangan ingkar dengan apa yang Allah Taala berikan kepada kita. Kerana tu dalam surah Ibrahim, kita baru habis Aidul Adha, hari-hari tasyrik, kan, tazkirah selalu sebut perkara ini. Dalam surah Ibrahim, Nabi Musa memperingatkan kaum Bani Israel, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nabi Musa peringatkan Bani Israel, kaum dia, janganlah kita ni jadi orang tak bersyukur. Kita kena kenang nikmat Allah. Syukurlah atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Allah Ta'ala akan tambah lagi nikmat kepada kita. Dalam bahasa Arab, perkataan la in syakartum bermaksud, para penonton, kita hanya terima kasih, syukur kepada Allah sekali saja. Sekali saja syukur, Allah Ta'ala akan tambah berganda-ganda nikmat kepada kita. Walau hanya sekali saja bersyukur. Kalau Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya kita berkali-kali bersyukur, dalam ayat itu bunyi macam ni, la in syakartum. Jadi perkataan la in syakartum itu membawa arti sekali saja kita bersyukur, Zarifi, kamu sekali saja bersyukur, Allah Ta'ala tambah berganda-ganda nikmat kepada kamu. Maknanya apa? Maha kasih, maha sayangnya Allah kepada kita, hamba Allah. InsyaAllah. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur, insyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak raikan soalan daripada penonton kita yang terpilih pada pagi ini, daripada Puan Laila di La Rosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Merujuk kepada ayat 2 surah Sad yang bermaksud, tetapi orang-orang yang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan. Permusuhan dengan siapakah yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut? Mohon pencerahan. Terima kasih sama-sama. Silakan. Baik, terima kasih pada puan kita Laila di La Rosa. Terima kasih ya. Baik, tentunya permusuhan ataupun menolak kebenaran Al-Quran. Menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, kita ingat balik ya, seperti saya sebut di awal tadi, surah ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sekitar tahun keempat selepas kenabian. Ada pandangan yang kedua mengatakan tahun ke-6 selepas kenabian. Tuan-tuan, pada waktu itu merupakan pada waktu yang sangat-sangat genting. Umat Islam diasak sana sini, dahlah jumlah kecil saja. Kalau kita ingat, saya teringat satu kisah. Pada ketika ini Nabi dan umat Islam terlampau sikit. Jumlahnya ada sekitar 38 orang sahaja. Cumanya sahabat Nabi ni, sebagai contoh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sangat semangat dengan agama, menghidupkan agama dalam dirinya. Dia minta izin kepada Rasulullah untuk pergi ke Masjidil Haram untuk berdakwah secara terbuka, terang-terangan kepada musyrikin Makkah pada waktu itu. Nabi kata, mula-mula tak payahlah, kita sikit lagi ni, baru 38 orang pada waktu itu dalam zon dakwah secara rahsia. Tapi oleh kerana semangatnya Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya umat Islam pada kita itu yang kecil tu kata, maknanya seperti izinkanlah, bolehlah. Baik, bila sampai di Masjid Al-Haram, Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan, dia pun bersyarah tentang Islam. Tiba-tiba, tuan-tuan, bila dia buka mulut cerita tentang Islam, datanglah musyrikin Mekah pada waktu itu. Apa yang mereka buat? Mereka tumbuk muka Abu Bakar As-Siddiq sampai pecah-pecah, berdarah-darah, sampai pingsan Abu Bakar As-Siddiq di situ. Tengok, mereka memang bermusuh dengan umat Islam. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Mujurlah pada waktu itu ada kabilah Abu Bakar As-Siddiq yang pada waktu itu mereka belum Islam lagi. Tapi oleh kerana semangat kekabilahan, oleh kerana Abu Bakar tu geng kita, jom kita tolong dah. Jadi mereka ni pun walaupun tak beriman lagi, mereka terus
membantu Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Ini lebih menarik dan lebih kita nak ambil pengajaran. Tuan-tuan, lepas Abu Bakar As-Siddiq dia sedar semula, bangkit daripada pengsan, perkataan pertama yang dia tanya kawan-kawan dia pada waktu itu, dia tanya apa? Muhammad macam mana ya? Allah. Keadaannya sekarang ini dalam darah-darah, muka sakit ni. Perkataan pertama yang keluar dari mulutnya iaitulah tanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tandanya Abu Bakar As-Siddiq menjadi model contoh kita mesti cinta dan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Betapa sayangnya Abu Bakar As-Siddiq itu kepada Islam dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita juga tergolong dalam golongan tersebut. Ya, jadi Ustaz, kita nak masuk ke ayat yang berikutnya Ustaz. Ya. Ayat ketiga, silakan. Baik, ayat nombor 3 ni tuan-tuan. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas. Allah Taala bagi tahu, tidakkah mereka itu musyrikin Mekah sedar berapa banyak umat-umat terdahulu yang kami telah binasakan, lalu mereka telah minta tolong kepada Allah, ya, pada hari akhirat nanti Allah Ta'ala cerita. Tetapi Allah Ta'ala kata, padahal saat itu bukanlah saat untuk mereka meminta pertolongan ataupun pertimbangan untuk melepaskan diri daripada azab. Maknanya Allah Ta'ala kata, dah terlambatlah nak minta tolong pada waktu itu. It's too late. It's too late kan? Jadi maknanya Allah Ta'ala kata, kamu tak perhati ke? Kamu tak baca ke ayat Quran? Kamu tak ingat ke ayat Quran? Peringatan demi peringatan, lihat kaum-kaum terdahulu. Itu secara ringkasnya. Allahu Akbar. Jadi saudara-saudara sekalian, itu adalah secara ringkas terlebih dahulu tentang terjemahan daripada ayat ketiga surah As-Sad. Ni nak tahu tentang huraian yang lebih lanjut, jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Kita berehat sebentar. Kembali sebentar saja lagi Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, insya-Allah. Alhamdulillah, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sama-sama kita berdiskusi daripada surah As-Sad ayat 1 hingga 3. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini melahirkan rasa cinta kita untuk terus mentadabbur Al-Quran, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita teruskan lagi Ustaz perbincangan kita pada pagi ini dengan meraihkan soalan berikutnya daripada Pak Suli Romli. Pak Suli, masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, pada ayat ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengancam dengan kebinasaan pada orang-orang kafir dan mereka yang melampau dengan mengambil contoh umat-umat terdahulu. Kenapa setiap ancaman seolah-olah tidak dapat menjinakkan hati orang kafir, malah ada orang yang mengaku Islam juga, ada yang melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala tanpa rasa bersalah? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Jadi Ustaz, kita pula boleh ambil dalam konteks zaman sekarang Ustaz. Baik. Dah tahu dah dalam Quran tu cerita macam-macam penentangan, tapi masih lagi nak mengancam keharmonian Islam itu sendiri Ustaz. Silakan. Baik, para betul rahmati Allah, terima kasih Pak Suli Romli. Kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dakwah Nabi Nuh selama 950 tahun. Lamanya ya Allah. Tetapi yang ikut hanya berapa orang saja. Akhirnya baki yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi Nuh, mereka telah dihancurkan oleh Allah dengan Allah datangkan kepada mereka dengan satu taufan besar yang mematikan mereka kecuali orang yang beriman sahaja. Itu satu contoh. Kaum Nabi Nuh ini mereka telah melakukan syirik kepada Allah. Mereka telah menyembah patung berhala. Mereka tak nak ikut apa yang disebut oleh ataupun yang dibawa dakwah oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kerana itulah Nabi kata, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran itu akan memberikan pimpinan, memberikan bantuan kepada kita di hari akhirat nanti. Apa maknanya? Para ulama kata antara maksud ialah Al-Quran memberikan bimbingan, pedoman, jalan yang betul kepada kita. Al-Quran memberikan satu guidance, memberikan satu petunjuk bagaimana kita nak hidup di atas
dunia ini seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira tuan-tuan, jangan kita sombong. Jangan kita sombong. Jangan kita angkuh. Sebaliknya kita kena sedar diri kita ini hamba yang penuh dengan kedaifan. Wallahu a'lam. Allah berizzatu wa syiqaq. Seperti mana dalam ayat kedua tu, janganlah kita menjadi orang yang sombong dan juga suka menentang kepada kebenaran, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada jawapan tersebut Ustaz. Kita nak beralih dengan soalan berikutnya dengan meraihkan pemanggil berikutnya. Kak Yat di talian. Assalamualaikum Kak Yat. Waalaikumsalam Da'i Cak. Hari tu Kak Da'i sebut nama Kak Yat kan, salah orang. Kamu lebih kurang. Silakan Kak Yat, silakan Kak Yat. Okey, terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ustaz, Kak Yat doakan Ustaz sihat. Ustaz Amin. dengar Ustaz hari Amin. ini serak sangat. Amin, ya Allah. Okey Ustaz. Okey, soalan Kak Yat Ustaz. Silakan Kak Yat. Silakan. Okey. Soalan Kak Yat Ustaz. Ya. Sekarang kita tengok masyarakat kita seolah hilang punca Ustaz. Terlalu banyak kes suami bunuh isteri, suami bunuh anak lah, macam-macam kejadian yang amat menakutkan kita Ustaz. Jadi Kak Yat nak minta pandangan Ustaz, apakah menyebabkan masyarakat kita ini jadi macam tu Ustaz? Adakah kita ni seolah-olah macam dah jauh dari Allah Ustaz? Jadi itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Kak Yat minta sangat, sebab kadang bila kita baca, kita tengok benda-benda yang seharian berlaku makin dahsyat Ustaz. Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Satu soalan yang cukup jelas. Silakan Ustaz. Baik, cantik sekali soalan yang saya kira apa yang Kak Yat sebut itu ialah satu realiti. Kebimbangan seorang ibu, seorang isteri dengan situasi yang berlaku, bunuh anak, bunuh suami, bunuh isteri yang kita bimbang, yang sebelum tak terfikir pun benda ni akan berlaku. Baik, saya kira kita mesti kembali kepada asas agama. Asas agama itu apa? Salat. Ya, kembali kepada salat. Maknanya kita secara individu, salat itu biar ia berbekas dengan kita. Yang pertama, kalau sebelum ini kita salat mungkin ada lompong, tak cukup 5 waktu, minta tolong sangat, mari kita penuhkan, kita cukupkan 5 waktu salat kita ini. Baik, bila selesai salat di awal waktu, cantik lagi, bagus lagi, salat berjamaah satu. Yang kedua tuan-tuan, kita mesti memahami setiap kata-kata ataupun makna yang kita ungkapkan dalam salat. Tuan-tuan, contoh subuh tadi kan, kita baca qunut kan, Allahumma hdini fiman hadait, dan lepas tu kita sebut wabarikli fima a'tait. Ya Allah, engkau berkatilah apa yang engkau telah berikan rezeki kepada aku. Kan maknanya kita minta kepada Allah supaya Allah berkati yang kita dapat ni. Maknanya setiap rezeki yang kita dapat, ya kita dapat suapkan makanan kepada isteri, kepada anak-anak, itu Allah Ta'ala yang bagi. Jadi akidah yang di situ kan, dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi maknanya solat itu biarlah berbekas. Okey, satu peringkat kita. Yang kedua, solat juga mesti dibawa dalam rumah kita. Suami isteri, ya, kita kena bersolat bersama-sama dengan anak-anak kita. Biarlah kita sekeluarga ni jadi orang yang jaga solat. Kerana itu tuan-tuan, doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Wahai Allah, engkau berilah ataupun jadikanlah aku dan zuriat keturunan aku ini sebagai orang yang mendirikan salat. Jadi insya-Allah bila kita mantap salat kita, kita faham salat kita, ia akan menjadi pelindung, penghadang dari kita daripada melakukan perkara mungkar. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi mantapkan dan juga fahamkan solat yang kita lakukan setiap hari, insya-Allah. Jadi Ustaz, sebenarnya banyak lagi kita bincangkan ni Ustaz tentang ayat seronok, tapi itulah kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Sebagai penutup ni Ustaz, sedikit orang kata Ustaz boleh lengkapkan dengan rungkaian daripada 3 poin penting yang dapat kita pelajari daripada ayat 1 hingga 3 surah Sad, Ustaz, silakan. Baik para penonton, surah Sad 1 hingga 3 menara kawalan kita, ya. Surah Sad 1 sampai 3, 3 pelan tindakan kita, kefahaman yang kita nak bawa. Nombor 1, Al-Quran merupakan kitab yang memberikan pengajaran dan juga peringatan kepada kita. Ambillah pengajaran, ambillah peringatan. Satu. Yang kedua, jangan sesekali kita bersikap sombong dengan Allah. Jangan angkuh dengan Allah. Jangan angkuh dengan Al-Quran. Jangan angkuh dan sombong dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor 3, bila membaca Al-Quran, datang kepada ayat-ayat yang Allah Ta'ala ceritakan kisah umat-umat ataupun kaum terdahulu,
renung, muhasabah, ambil pedoman. Ini 3 pelan tindakan yang kita dapat daripada 3 ayat surah Sad ini. Wallahu a'lam. InsyaAllah mudah-mudahan memberikan manfaat kita. Jadi Ustaz bolehlah untuk tutupkan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah SWT berkati pertemuan kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Wahai Allah, Engkau ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah, dan Engkau kasihkanlah mereka, ya Allah, seperti mana ibu bapa kami menjaga kami semenjak kami kecil lagi. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Wahai Allah, bantulah kami, ya Allah, dalam mengingatimu. Bantulah kami, ya Allah, bimbinglah kami, ya Allah, jadi hamba yang bersyukur. Dan bantulah kami, bimbing kami, ya Allah, dalam memperelokkan amal-amal kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Anugerahkanlah kepada kami rezeki yang barakah. Dan ya Allah, Engkau terimakanlah segala amal-amal kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira Ustaz di atas bacaan doa tersebut. Mudah-mudahan Allah SWT berkati pertemuan kita pada hari ini. Amin, ya dan juga seterusnya Allah SWT terus panjangkan usia Ustaz. Amin, kita semua. Berikan kesihatan kepada Ustaz panjangan. Kita semua, amin, terus kita semua. lebarkan, luaskan lagi ilmu pada kami semua, insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, tak cukup sebenarnya perbincangan kita pada hari ini 1 hingga 3. Jadi esok Ustaz kita akan sambung lagi dengan ayat 4 ke ayat 6, insya-Allah. Kisah tentang bagaimanakah dakwah Rasulullah menentang dengan orang-orang kafir. Nak tahu? Nantikan episod pada esok hari, insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, kita tangguhkan pertemuan kita pada pagi ini secara moleknya itu dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi insya-Allah saya Da'i Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana. Bertemu lagi kita pada esok hari, insya-Allah, dan rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru.